Okey, sekarang kita masuk dekat 2.1b. Kita sambung minggu lepas. Kita stop dekat nombor 4 . Jadi nombor 5. Cuma nombor 4 tu sebab minggu lepas last sekali, hujung-hujung. Saya akan ulang dulu nombor 4. Itu ini adalah 2.1b kan. Iaitu kalau komponen nombor 4, kita nak tukarkan digit kepada asas 8. Iaitu asas 2 kepada asas 8. Okey. Asas 2 kepada 8 ni boleh pakai kalkulator, tak ada masalah Cuma bila soalan ni bagi macam ni, maksudnya dia nak kamu cekap juga dalam menggunakan teknik pengiraan biasa. Tanpa menggunakan kalkulator. Iaitu kita guna teknik apa ni? Pakai teknik, saya panggil dia teknik 4-2-1. Itu namanya teknik 4-2-1 Okey. Teknik 4-2-1 ni kalau kamu tengok nombor 4A tu, itu 1-1-1-1-1-0-1 asas 2 nak tukar kepada asas 8 apa kita buat? Kita akan pecah bertiga-tiga. Itu namanya 4-2-1. 1-2-3 pecah. Jadi yang ini akan jadi 4-2-1. Ini pun 4-2-1. Itu asas 2 kepada asas 8. Jadi bila kita tengok, kita hanya ambil contoh 1 kali 1. Sebab tu kita ambil tu 1 kali 1, 1 campur dengan 1 kali 4, 4. Yang ni semua ambil. 1 ambil, 2 ambil, 4 ambil. Okey, jawapan kita kat sini dia akan jadi 75 asas 8. Ini kaedah yang kita gunakan. Kita panggil dia teknik 4-2-1. Okay, teknik 4-2-1 ni bila kamu dah cakap dia cepat. Dia cepat berbandingkan kalkulator, dia lebih pandai. Tengok contoh yang kedua tu. Bagi faham lagi. Nombor 2. Sikit kita bagi tu. 1-1-1-0. Yang ini tak cukup syarat, tak cukup sifat. Apa tak cukup sifat? 1, 2, 3 garis. Yang ini ada 1 je. Kalau ada 1 kita bagi cukup juga, bagi nampak. Okey, bagi cukup juga bagi nampak, baru kita letak dengan teknik kita 4-2-1 4-2-1. Macam tadi lah, yang ini kita akan dapat 4 campur 2. Yang ini 1 saja. Di jawapan kita 1-6 asas 8. Ini kita panggil dia 2 tukar ke 8. Nama teknik dia 4-2-1. Okey. Tengok saya kita lihat C. Jadi C 1-1-1-1. Buat sama-sama. 0-1-1-1 asas 2. Nak tukar kepada asas 8. Kita pecah je apa? Bertiga-tiga. 1, 2, 3 pecah. 1, 2, 3 pecah. 1, 2 tak cukup tak? Bagi cukup sifat ni. Kita akan dapat sini 4-2-1. 4-2-1. 4-2-1. Bila kamu dah faham nombor tu, kamu takkan tulis step kedua ni. Kalau dah faham, kali ni C masih lagi saya tulis. C masih lagi tulis. Ini akan jadi 4 campur 2 campur 1. Sini 4 campur 2. Sini 2 campur 1. Okay. Jawapan akan dapat yang depan sekali 3. Yang tengah-tengah 6. Yang belakang 7. Asas 8. Kita boleh cek dengan menggunakan kalkulator. Okay. Saya cakap juga teknik ni sebab kalkulator kamu tu dia ada kelemahan. Dia ada limit. Kalau panjang sangat dia tak ada kira. Nanti kita boleh buktikan. Kamu boleh type panjang tak ada kira. Dia keluar main error. Dia tak boleh kira. Tak mampu. Okay. Di 1-0-1-0-1-0 asas 2 tukar pada asas 8. Kali ni kita laju lagi. 1, 2, 3 pecah. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Yang ni kita ambil terus. 2 saja. 2. 1, 4, 5. Terus. Nampak? Dia terus. Dia dah shortcut dah. Okey? Boleh? Teruskan satu lagi. Masuk dekat D dan D. E.
Sampai dekat ni, sama kat cerita dia masih benda yang sama kat sini kau tengok lagi. 111 000. Asas 2. Ini pun senang kalau kau tengok. 000 ni best. Kalau 000 perlu buat ke? Tak payah buat. Kalau 000 dah tahu jawapan dia mana kosong dah. Kan? Yang ini 421 kita akan dapat 4 campur 2 campur 1 70 asas 8. Okey? Boleh? Jadi saya tinggalkan kat kamu E dengan F tu. Tapi kalau sebenarnya boleh pakai kalkulator. Lepas saya dah ajar kau pakai kalkulator. Cuma kamu kena ingat kadang-kadang soalan boleh trik. Dia boleh trik kamu. Dia boleh trik kamu. Dia buat macam mana? Dia boleh trik. Iaitu sampai kalkulator tak boleh pakai. Tengok nombor 5 pula. Nombor 5 terbalik saja. Nombor 5 ni dia lebih complicated sikit. Cuma dia terbalik. Kena faham dia terbalik je. 8 pergi 2 pula. Macam mana nombor 5? Tukarkan kepada asas 8 kepada asas 2. Okey? Sebab tu kalau kau tengok 8 nak pergi ke 2. Besar kepada kecil. Kita kena pecah. Pecah apa? Sama pecah dia. Tetap 421. Pecah dia sama nombor dia. Kenapa 421? Sebab yang ini, kalau kamu tengok 421 ni, dia sebenarnya nombor dalam asas 2. Nilai dia. Nilai dia dalam asas 2. Okey? Yang boleh 421 kita pakai ni. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Minggu lepas saya dah ajar kamu, benda ni kita panggil dia nilai tempat. Sebenarnya kamu hafal dia, senang dia cerita dia. Nombor 5 jom tengok lagi. Apa cerita dia kat sini? 43 asas 8. Sekarang 8 nak pergi ke 2. Setiap nombor ni akan pecah 3. Setiap nombor ni akan pecah 3. Saya potong dua situ. Sini 421. Sini pun 421 pecah. Okay. Sekarang kamu tengok. Macam mana nak dapat 3? 3 akan dapat jika 1 campur 2. Dapat 3. 4 nak? 4 nak. Macam tu. 4 macam mana nak buat pula? 4 maksudnya 4 saja ambil. 4 saja ambil. Ni ada? Tak nak, tak nak. Siap. Itu cerita kita. Jadi jawapan kita boleh bagi nanti lah. 100 011 asas 2. Okay? Kalau kamu nak guna kalkulator, kamu boleh semak guna kalkulator. Kamu kena tekan apa? Mod. Ambil base. Okay? Bila mod base, soalan kita 8. Kamu kena tekan 43. 8. Tekan OCT. Tekan sama dengan tekan B. Dalam kalau gunakan kalkulator dia simple je. Ini 8 sama dengan apa? Tukar kepada. Tukar kepada. Sama dengan adalah tukar kepada 2. Okay. Kalau soalan objektif, pakai kalkulator sajalah. Kalau soalan kertas 2, tunjuk dalam kerja. Itu beza dia. Sebab markah objektif, janji betul ABC, betul tak? Subjektif, kena ada jalan kerja. Kita kan nak boleh ni pula, mod base ni tak tolong kita je kan. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya B. Try B. B, kita ambil 1, 2. Sebab tu kamu tengok saya tulis, kalau 8, kita tulis jauh-jauh sikit. Kita tulis jauh-jauh sikit, sebab kita dah nampak strik ni. Kita pecahkan dia apa? Ini 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Okay. Yang 2 macam mana? 2 saya nak ambil 2 je. 1 tak nak, 4 pun tak nak. Kenapa tak? 1, saya nak ambil yang ni je. 2 tak nak, 4 pun tak nak. Tadi sekali 1, ambil yang ni je. Perlu tulis kosong kat depan. Jangan buat kerja tulis jawapan kosong kat depan. Okay? Tadi kalau nak tukar, kita bagi cukup sifat. Ini tak ada cukup sifat. Cukup tu. Tulis jawapan kita 2. Cek jawapan? Boleh.
Faham kan? Yang ini kita panggil teknik menukarkan asas 8 kepada asas 2. Kalau dalam kertas 2. Kadang-kadang dia akan sering saya tunjuk tadi. Kadang-kadang dia boleh bagi kamu untuk cerakinkan, pecahkan, macam dia buat kan. Kita ambilkan 57. Kau ni, dia tak kisah nombor. Macam mana pun nombor, dia tetap duduk dalam 41. Dia pusing. Kamu cuba lah. Tukar macam mana pun. Dia tak boleh ada dua orang, tak boleh. Seorang je. Contoh kat sini. 7. 7, 4, 2, 1. 4, 2, 1. 7 maksudnya apa? Semua ambil. 4 ambil, 2 ambil, 1 ambil. 4 campur 2 campur 1. 7. 5. Kita ambil 4 dan 1 saja. 2 tak nak. Dia kena ingat. Kena ingat. Tak nak, kena letak kosong. Letak asas 2 balik. Itu cerita dia untuk pertukaran asas daripada asas 8 kepada asas 2. Saya buat ABC pun sebenarnya kamu dah boleh faham lah. Yang minggu lepas saya dah sentuh sikit. Okey? Boleh? Kalau kamu sanggup kamu cakap ya. Boleh? Kalau kamu tak dengar suara saya pun kamu cakap. Saya risau juga sebab saya tak pasang mic ni. Mic saya ni terang dia tak boleh dengar. Okey? Kita pergi terus 2.1C. Yang ini nak fokus. Hari ini kita nak fokus kat sini 2.1C. Dan saya tak bagi kamu pun 2.1D. Cuma kalau kita ada masa lebih, kita tanya. Kita masuk 2.1C. Ya? Masuk 2.1C dulu. .1C, dia dah masuk bahagian apa ni? Operasi. Dia dah masuk bahagian operasi. Operasi yang pertama biasanya dalam asal nombor adalah tambah atau tolak. Okey, tambah atau tolak. Cuma kamu kena ingat, nak tambah atau tolak biasanya mudah jika asas sama. Okay. Cuma dia ada trik. Takut kamu terikut-ikut nombor biasa. Nombor biasa itu nombor apa? Asas 10. Takut terikut. Bahaya. Ada. Okay. Sebelum tu saya ingatkan semula lebih kurang lah. Kasih. Nombor 1. A. 11 asas 2 campur 10 asas 2. Okay. Kalau nombor asas 2. Nombor asas 2. Kamu kena ingat, nombor asas 2, nombor paling besar dia hanyalah 1. Sebab dia ada 0 dan 1. Okey. Ini kena ingat betul. Apa jadi kalau dia dapat campur lebih? Sebab tu kita kena ingat simple je lebih kurang. Formula dia saya bagi simple. Iaitu macam mana jadi lebih? Kalau 1 campur 1 sama dengan 2. Tapi asas nombor 2 tak ada 2. Jadi kita terus jadi dia 1 campur 1, 10. Ini biasa kena ingat asas 2. Kalau 1 campur 1 campur 1, kalau kamu tengok sini memang susah. Sebenarnya apa? 10 campur 1. Ni sama juga dengan 11. Ini apa ni? Gempak pun. Kamu tak akan jumpa. Jarang. Saya tak pernah jumpa lagi soalan yang bila kita campur, dia akan dapat 1 campur 1 campur 1 campur 1. Ada 4 kan. Dia paling dahsyat 3 je. Ini je. Key dia untuk nak buat secara manual. Kalau kalkulator cerita lain lah. Secara manual. Jalan kerja dia macam biasa. Susun dalam bentuk lazim. 1, 1 campur 1, 0 asas 2 asas 2. Okay. Jadi kita pun letak pada cerita dia kat sini. 1 campur 0 1. 1 campur 1 siap lah. Dia kena ingat. Ni kena ingat penting ni. 1 campur 1 tu penting. 1 campur 1 je ada ni. Okay.
Kita tolak balik dengan asas dia lah sebenarnya. Kalau lebih pada asas dia kena tolak dengan asas. Asas dua boleh faham dia basic ni. Okay? Asas dua. Tengok B pun sama cerita B. B dia bagi apa? 110 11 asas 2 campur 1111 ada 41 kosong asas 2. Okey. Saya susun bentuk lazim. Bila saya susun bentuk lazim, saya akan susun yang ramai kat atas. Yang ramai kat atas. Ni ada 5 orang, ni ada 5 orang. Masa banyak. Jadi 11011 1110 atas campur. Ni banyak jumpa ni. 101. 1 jumpa campur 1, 10 di atas. Ni masa kita campur biasa sekarang dah dulu. 1 campur 1, 10 di atas. 1 campur 1, 11 di atas. 1 campur 1, 11. Lepas ni je key dia untuk hasil operasi tambah melibatkan dengan apa? Asas 2 yang tu. Ingat tu? Settle. Semua cerita asas 2. Okey? Asas kita naik sikit. Jom buat asas 2. Kalau asas lain, jom. Betul Seterusnya C. Dia bagi 210 campur 121. Dua-dua asas 3. Ini kita masih lagi asas yang sama, senang. Kalau asas yang sama masih senang lah kita dia tak ada masalah kalau asas 3 macam mana? Nombor asas 3. Nombor asas 3, nombor yang kita ada adalah 0, 1, 2. Nampak? Bila berlaku 2 campur 1, kita akan jadi 10. Sama cerita dia. Sama cerita dia. 2 campur 1. Cuma dia ada dahsyat lagi lah. Bila kamu tengok 2 campur 1 maksudnya apa? 3. Maksud dia kat sini, kalau nombor asas 3, kalau masa tambah kita dapat 3, 10. Okay. Lebih, dia akan naik lagi. 11, 12. Macam tu. Okay. Nanti kita tengok. Contoh Yang susun dulu. 210 asas 3 campur dengan 121 asas 3. Okay. 0 campur 1, tak ada masalah. 1 campur 2, 3. 3 maksudnya apa? 0, 1. Kat sini kita akan input 1, 2, 3, 4. 4 maksudnya apa? 11. Sebab asas 3 pun dia tak boleh ada nombor 3, 4 tak boleh. Dia tak boleh ada. Kat sini dia akan dapat 1, 2, 3. Bila dia jadi 3 je 10. 4 je 11. Kalau kita campur lagi, dia akan naik. Kalau kamu tengok macam mana pergerakan asas nombor 3 ni dengan asas 3. Macam mana pergerakannya? 0, 1, 2. Lepas tu apa? 1, 0, 1, 1, 1, 2. Dia wujud 1, 2. 1, 2. Lepas tu? Lepas 1, 2, tambah 1 lagi. 1, 0, 0. Dia ulang. 1, 0, 1, 1, 0, 2. Lepas tu dia pergi sini tak? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Sorry, saya silap. Sini saya silap. Minta maaf, jangan marah. Sorry. Sebab apa dia boleh pakai nombor 2. Saya lupa pula dia boleh pakai nombor 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1. Dan dia ada 2, 2. Dia ada 2, 2. Kenapa? Dia boleh pakai asal 3, dia boleh pakai nombor 0, nombor 1, nombor 2. Ada sampai sini. Minta maaf. Silap. Saya silap.
Lepas 2 baru dia jadi 100. Itu dia ulang balik. 100 kat sini 101, 102, lepas tu 110, 111, 112, dia ulang lah. Dia repeat 120, 121, okay, 122. Lepas 122, dia pergi ke mana? Dia boleh pergi tambah sebelah. Dia tambah sebelah, dia akan jadi 200. Itu pergerakan nombor asal. Okay? Sebab nombor boleh guna 0, 1 dan 2. Nombor paling besar untuk ni adalah 2, 22, 222. Itu cerita dia. D. 1112 asas 3 campur 101 asas 3. Campur dia kan. Jadi kita akan ambil 1112 campur 101 asas 3. Yang pertama kita jumpa 2 campur 1. Kita akan dapat 3. 3 tak boleh. Akan jadi 0, 1. Okay. 1 campur 1, 2 boleh. 1 campur 1, 2 boleh. 1. Ini jawapan dia untuk asas 3. Hasil tambah dalam asas 3. Boleh boleh faham kan? Okay. So yang tadi silap. Saya silap. Okay. Kita pergi dekat asas 4 dah. Apa jadi dekat asas 4? Itu kamu akan nampak setiap gerakan. Bila asas 4, nombor paling besar dalam asas 4 adalah nombor 3 pula. Tengok yang C, D, E. E 1, 3 asas 4 campur 1, 0 asas 4. Jadi asas 4 ni macam mana? Asas 4 ni kalau hasil tambah dia sama dengan 4, maka dia akan jadi 10. Itu je. Hasil tambah dia jadi 4. Jadi banyak probability untuk 4 ni. Maksudnya dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi 2 campur 2. Dia boleh jadi 1 campur 3. Dia boleh jadi 3 campur 1. Dia jadi 4. Dia banyak kombinasi kat situ. Kita susun 13 asas 4 campur 10 asas 4. Tak ada masalah langsung. Sebab apa? 3 campur 0 belum sampai 4. 3. 1 campur 1 belum sampai 4. 2. Ini direct terus senang. Okay. Dia problem kalau kita campur tu nombor tu lebih 4. Itu je masalah. Okay. Kita pergi sebelah F. Kat situ mungkin wujud sikit. Kita tengok. F 1, 3, 3, 0 asas 4. Dia buat soalan jelas campur 1, 1, 2, 0 asas 4. Yang ni ada masalah. Okay, tengok. 0, 0 tak ada masalah. 3 campur 2 tu tengok jadi. Kan? 3 campur 2 maksudnya kita akan dapat 5. Betul? 3 campur 2 5. Kita kena ingat 5 10 berapa? 10 adalah 4. 4 10. Jadi kalau kita tolak 4 beza kita 1. Maksudnya jawapan kita apa? 11. Sebab kita dah bawa 10. 4 tu bernilai 10. Okey? Jadi kalau dia jadi 3 campur 2 akan jadi 1, 1. Lagi sekali kita jumpa 1 campur 3 campur 1. Lagi sekali 1, 1, 3. Dapat jawapan 3, 1, 1, 0 asas 4. Boleh ikut ke? Boleh ikut? Okey. E dah E, kemudian kita masuk ni apa? F dah F. Okey, G asas 5. Bila kamu dah nampak sikit-sikit besar banyak nombor dia, patutnya kamu dah ada idea dah. Ada idea dah. Jadi tengok untuk G 4, 2, 3 campur 1, 3, 0 asas 5. Saya akan buat. Maksudnya hasil tambah nombor kalau dia jadi 5, maksudnya dia akan jadi 10 kalau hasil tambah dia 5. Okay.
Jadi 4, 2, 3 campur dengan 1, 3, 0. Kita akan dapat jawapan 3 campur 0, 3. 2 campur 3, 5. 5 maksudnya apa? 10. Okay. 1 campur 4 campur 1, 6. 6 maksudnya 6, 5. Tolak 5 dapat apa? 1. Jadi jawapan kita 11. Kita tadi bawa. Masa kita tolak tu, kita bawa. Kita tolak. Okay. Kita dapat jawapan kita yang ini. 1103. Asas 5. Okay. H. 3, 2, 4, 4 asas 5 campur dengan 203. Ini besar nombor dia. Okay. Tengok asas masih lagi dalam asas 5. 4 campur 3, 7. Jadi 7 tolak 5 tinggal 2, 1. Itu jadi cerita dia. Jadi kita akan dapat kat situ 12. Kamu pun cakap kat situ sama je macam biasa. 12 je pun kita tolak Ini kita ambil dia 7. Dia 7 je. 7 maksudnya 12. 5, 10. 5 lagi 10. 4. Secara kita buat. Boleh kamu jangan dudukkan adik kamu. Marah adik kamu. 7 tolak 5, 12. Kata 7 campur 5, 12. Kita tolak dapat 15, 12. Itu teknik yang kita gunakan untuk meletakkan hasil tambah asas 5. Okay. Right, satu lagi. Asas 5 dah, asas 6. Dah boleh dah. Maksudnya kamu dah boleh nampak dia punya flow dia. Bila kamu nampak flow dia, macam mana perjalanan dia, bagilah asas apapun, insya-Allah kita boleh buat. Apa asas tu? Apa asas tu? Okay. Kita sampai asas 6. I 3, 5, 1 asas 6 campur 1, 2, 2 asas 6. Ini 1 campur 2 tak ada masalah. 5 campur 1, 7. Tolak 6, 1. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada masalah. Dapat 1 je. Selesaikan kat situ. Kita terus pergi I dah. J lah. J kat situ 1, 2, 3 asas 6 campur dengan 50 asas 6. Ini pun sama juga, tak ada masalah Okay. Apa? Yang ini senang 3 campur 0, 3. 2 campur 5. Macam dari situ. Naik je. Terus dapat 2, 1, 3 asas 6. Okay. Asas 7. K. Dia dah nampak flow tu. Yang saya nak kamu nampak idea dia. Macam mana kita nak tambah nombor yang asas dia kurang pada 10. Flow dia. Di K 166 asas 7, 253 asas 7. Dah nampak? Boleh? Buat. 6 campur 3, dia akan dapat 9. Tolak 7, tinggal apa? 2 maksudnya apa? 12. Naik. 1, 6, 5 sama. 4, 2, 2 asas 7. Itu idea dia. Dah nampak idea dia? Dah boleh buat. Okey? Ada beberapa soalan lagi. Walaupun yang belakang-belakang ni sebenarnya juga agak susah sikit, saya nak kamu cuba. Boleh? Okey? Kita start dengan apa ni? K LMNOP. LMNOP. Cuba buat. LMNOP saya akan tulis. Soalan, saya bagi kamu buat dulu dalam 5 minit boleh? Right. LMNOP. L 633 campur 1507 M 1713 asas 8 105 LMN 453 asas 8 campur 2
62 asas 8. Oh, 183 asas 9 campur 17 asas 9. Dan B kat sini. B 5703 9 campur 750 asas 9. Cuba kejap, boleh? Okay. 5 minit. Try. Okay, boleh? Bincang. Terus. L dulu. 633 asas 7 campur 150 asas 7. Campur 3 campur kosong tak ada masalah. 3 campur 5 8. 8 kita kena tolak betul tinggal 1 maksudnya 11. Naik atas. 1 6 2 8 lagi. 11 lagi. Tengok. Cek. Okey. Ini tak? Sama ni. 1713 campur 105. Awal-awal ni 35. 8 maksudnya 01. Kan? 1 + 1 2. Tak ada masalah. 7 + 1 8 lagi 01. 20 dapat. Okey. Ini asas 8. Kita tengok asas 8 pula kan. Sama-sama asas 8 lah. Yang 8 juga. 453 asas 8. 262 asas 8. Jadi kita campur 3 campur 2 5. 5 campur 6 11. Kena tolak 8. Okey, 11 tolak 8 dapat apa? 31. Ini maksudnya 11 nilai dia apa? 31 ni atas. Kat sini kita akan dapat 1 campur 4 campur 2. Kita akan dapat 7. 7 tak ada masalah sebab dia asas 8. Asas 8 maksudnya tak boleh lebih daripada 7. Paling besar nombor dia atas 7. 9. 183. 9 campur dengan 17. 9. Okey. Jadi 7 campur 3 10. Asal kita 9 je. Jadi kita ada balance 1 maksudnya 11. Naik. Sama juga 181 10 juga. Okey. Naik atas. 211. Kena hati-hati kat situ. Okey. Tengok. Dapat ni 11. 5703 asas 9. 750 asas 9 campur 303 05 5 tak ada masalah 77 14. 14 kita kena tolak dengan 9. 5 maksudnya kita tulis 5 1. 5 1 ini 6 5 5 3 asas 9. Faham kan? Dia hanya perlu buat benda tolak ni kalau dia dah lebih daripada asas tu sendiri. Kalau dah lebih. Kalau sama dengan asas, 10. Lebih baru kita tolak. Okey? Ini tambah. Senang baru tengok nanti. Bila kita pakai tolak, yang tu lagi kacau. Masa sekolah rendah dulu pun, tolak memang kacau sikit berbanding dengan tambah. Faham betul? Bila kita tolak, masalah dia, bila kita dah kena pinjam tu. Betul? Kamu kena ingat tu. Bila kamu pinjam tu, itu jadi apa cerita dia bila kita pinjam. Contoh, saya ambil lah. Saya ambil nombor biasa. Sebelum kita pergi buat asas nombor, kita pakai nombor biasa kita. Nombor biasa maksudnya asas 10. Apa masa kita buat dulu, pada cerita pasal asas 10 dulu yang kita dulu buat. Macam mana kita tolak? Contoh saya bagi 1200 tolak dengan 730. Jadi. Dulu sebab mana buat ni?
Okey. Kosong, kosong, kosong. Kosong tolak 3 tak boleh. Kena pinjam sebelah. Bila kamu pinjam sebelah sebenarnya, yang ini pinjam, ini tinggal 1. Yang kamu bawa sebelah sebenarnya adalah asas dia. Asas dia kita bawa sebelah. Kalau asas dia 10, 10 lah naik. Kalau asas dia 2, 2 lah naik. Kalau asas dia 6, 6 lah naik. Itu kita pinjam. Itu dah boleh tolak sampai tengok ni. Bila dia tolak 10 tolak 3 dapat 7. Sampai kat sini kelas. Yang ini selalu pelajar masih buat. Saya biasanya saya bagi pelajar. Bila kita pinjam sebelah ni, yang kita buat naik dia adalah asas. Kita buat naik asas dia. Jangan kacau dengan nombor 1 ni. Naik asas. Tinggi lagi. Asas dia lebih tinggi lagi. Jadi kita guna sebab apa? Bila kita pakai macam ni, senang sebenarnya kira. Kita buat apa? 10 tolak 7 dulu. Baru campur balik yang kat atas. Biasanya belas-belas tolak dia jam sikit ke rendah. 10 tolak 7, 3 campur 1, 4. Itu dapat jawapan kita 470. Itu nombor biasa. Bagilah nombor apa pun. Asas apa pun, dia dah guna benda sama. Bila melibatkan pinjaman. Kita mesti tengok soalan kita. Kalau tak pinjam tak apa. Kalau tak pinjam tak apa. Masalah kalau ada pinjam je. Nombor 2. Operasi tolak. A. 1, 1, 1, 1. Asas 2. Tolak dengan 10. Ini tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini senang. Bila tak ada tolak-tolak, tak ada pinjam-pinjam, senang. 1 tolak 0, 1. 1 tolak 1, kosong. 1. Dah, settle. Tak ada masalah. Dalam tolak masalah kalau ada pinjam ni. Yang tak ada pinjam, relax lah dulu. Okey. Nombor B. Nombor pula. Nombor 2 B. 1, 0, 1, 1, asas 2, tolak 1, 0, 1, asas 2. Susun. 1, 0, 1, 1, asas 2. Tolak dengan 1, 0, 1, asas 2. Okey, tengok ni 1 tolak 1, 0. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 1, tak boleh kena pinjam. Bila pinjam, kita pinjam sebelah, yang kita naikkan apa? Asas. Asas yang naik. 1 pinjam, asas apa? Asas 2. Kalau asas 2 yang naik apa? Nombor 2. Asas apa dia akan naik? Tolak. 2 tolak 1 dapat 1. Habis. Itu cerita tu. Kena ingat bila kita pinjam saja, yang naik itu adalah dia punya asas. Okey. C. Kita tengok. C. Bercerita C kat sini. Nombor 2 C. Okey. Asas 3 pula. C. 2, 2. 1, 0. Asas 3. Tolak. 2, 1, 1. Asas 3. Susun. 2, 2. 1, 0. Asas 3. Tolak. 2, 1, 1. Asas 3. Awal-awal lah pinjam. Awal-awal pinjam. Ini apa? 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam sebelah. Sebelah kata, okey aku bagi kau. Apa naik? Asas. Kan? Pinjam dia, asas naik. 3 tolak 1, 2. Okey, yang sekarang sini tak ada maksudnya ikut 0. Bila 0 tolak 1 tak boleh lagi pinjam sebelah pula. Ni tinggal 1. Pinjam, bila dia naik apa? Naik 3 naik. 3 tolak 1, 2 lagi. Okey, sampai sini. 1 tak boleh juga. Dia pun nak juga pinjam. Dia nak pinjam juga. Nak pinjam sebelah. Sebelah kata ambil lah aku ada. Jika 1 naik apa? Naik 3. Kamu kena tolak dulu baru tambah. Itu kalau kamu boleh pasal ni tambah ni, tolak pun tak apa. Suka. Saya suka tolak dulu. 1 campur 1, 2.
Macam tu. Okey? Boleh? Betul lah. Ni satu turun. Dapat jawapan. Cuba fahamkan. Boleh nampak? Masa nak pinjam tu penting. Pinjam je, kena bayar balik tadi. Okey? Tengok Ni. Kita tengok D. Mana D? Oh, sana. D 1, 0, 1, 2 asas 3 tolak 1, 2, 1 asas 3. Kan? Kamu boleh follow saya buat sama. Kan? Senang faham sikit. 1, 0, 1, 2 asas 3 tolak susun bentuk lazim asas 3 2 tolak 1 no problem. 1 tolak 2 alamak nak pinjam pula sebelah tak ada. Ini kacau kita ni. Macam biasa lah Black. Ada pergi sebelah. Sebelah kata aku ada. Dia bagi apa kat sebelah? Dia bagi 3 kat sebelah. Dia sekali bagi 3. Dia tanya dia sikit. Boleh ambil kau 3. Yang sebelah ni nak minta apa? Dia minta 1 je pun. 1 je dia minta. Bila dia minta yang ini tinggal 2, dia pergi bagi sebelah akan jadi 3 juga. Setiap kali pinjam nilai dia 3. Sebab dia ikut dia punya apa? Asas. Baru boleh kira. Kan? 4 tolak 2, 2. Yang ni 2 tolak 1, 1. Dah siap. Kena ingat sebab kalau exam dia nak train kamu lekor apa yang 1, 0, 0, 0, 0, 0 tolak 1 je. Simple je. Kan? Nak ingat juga soalan macam tu tengok. Okey. E kita dah masuk asas 4 kan? Asas 4 1, 3, 1 asas 4 tolak 1, 2, 1 asas 4. Okey. Kita buat. 1, 3, 1 asas 4 tolak 1, 2, 1 asas 4. Ini senang je pula. 1, 1, kosong. 3, 2, 1. 1, 1 tak kata dia. Siap. Ini senang je. Dia bila tak pinjam senang lah kan. Okey. F 1, 0, 3 sekadar dah. Pada sampai F dah. F 1, 0, 3, 0 asas 4 tolak 1, 2, 2 asas 4. Kat sini 1, 0, 3, 0 susun balik 1, 2, 2. Jom pinjam. Kita pinjam dah tolak ni. Okey. 0 tolak 2 tak boleh. Minta sebelah bagi 1. 3 kat dia 2. Dia bagi apa? Sekali bagi 3 terus. X 3. Sekali bagi 4 terus dah satu dah. Sebab asalnya adalah asal 4. 4 lagi. 4 tolak 2 dapat 2. 2 tolak 2 kosong. Okey. 0 tolak 1 tak boleh punya sebelah. Sebelah sekali bagi asalnya 4 terus. 4 tolak 1 3. Siap. Cuma key dia apa? Apa kunci dia? Pinjam dapat asas. Pinjam dapat asas. Ya, okey. Terus F G. G senang. G senang 4, 2, 3. Asas 5. Tolak dengan 100. Asas 5. Senang. Sebab apa? Tak ada pinjam. 3, 2, 3. Asas 5. H. H 3, 2, 0, 4 asas 5 tolak 2, 0, 1, 3 asas 5. Okey, nanti buat sekejap. Kalau yang dapat, cantik. Try. Sekejap.
Boleh ikut senang kan? Asas nombor. Mula-mula je mungkin confuse mula-mula. Bila dah nampak dia punya idea dia, senang. InsyaAllah. Okey. Kita boleh kira kat sini asas 5, 4 tolak 3, 1. Kosong tolak tak boleh, pinjam sini 1, bawa sebelah, asas dia adalah 5. 5 tolak 1, 4. 1 tolak kosong, 1. 3 tolak 2, 1. Asas 5. Kan? 6. Dah habiskan? Itu boleh lah, kita ada banyak masa ni, kita boleh masuk, kita boleh tambah dengan satu lagi. Kita minta satu lagi, senang sikit lah. H, I, 3, 5, 3, 1, asas 6, tolak 1, 1, 4, asas 6. Susun 3, 5, 3, 1, asas 6, tolak 1, 1, 4. Jadi awal-awal dah kena pinjam dah, tak cukup. Ini tinggal 2 bagi sebelah 6. 6 kalau kamu campur tu pun boleh 7, 4 dapat 3. Okay. 2 tolak 1, 1. 5 tolak 1, 4. 3 turun 3. Terus asas 6. Okay. I, J, 1, 2, 5, 3. Asas 6 tolak 1, 5, 0, asas 6. Jadi 1, 2, 5, 3. Asas 6 tolak 1, 5, 0. Kita akan dapat 3, 0, 1, 1. Ini sahaja. Dia tak melibatkan pinjaman. JK 6, 0, 2, 6, asas 7, tolak 243, asas 7. Okay. Kita boleh nampak lagi dia. 6 tolak 3, 3, tak ada masalah. 2 tak boleh, pergi sebelah. Sebelah pun tak ada, pinjam lagi sebelah. Ini tinggal 5, dia bagi sebelah 7. Kawan sebelah pun nak, tinggal 6 bagi sebelah 7. Jadi 7 kali ni 9, 4. Jadi 5, 6, 2, 4. 5 turun. Asas 7. Okey. K, L. L 6, 5, 03, asas 7. Tolak dengan 160, asas 7. Boleh? Ini kamu akan dapat 3, 3. Kosong tak boleh, pinjam sebelah, tinggal 4. Yang pergi apa? Asas dia 7. 7 tolak 6, 1. 4, 1, 3, 6, asas 7. L, M, M kat sini 1, 7, 5, 3, asas 8. Tolak 1, 0, 0, 5, asas 8. Ni awal-awal dia tak boleh dah, kena pinjam sebelah. 5 tinggal 4. Dia bagi kat sebelah 8. 8 tolak 5, 3 campur 3, 6. Okey. 4 tolak 0, 4. 7 tolak 0, 7. 1 tolak 1, habis. 7, 4, 6, asas 8. Kan?
Lagi tinggal N, O, P tu kamu dah boleh buat dah. InsyaAllah. Okay. Kita ada masa lagi, saya akan tambah sikit lagi soalan untuk kamu. Kita masuk. Tadi apa? T. Kita tengok T. Kamu ada buku teks? Okey ya. Saya akan explain sikit D ni. D ni dia penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Ni boleh faham kan? D. Jadi bila kita dah masuk D, sepatutnya dalam asal nombor ni dah habis. Jadi pertukaran asal. Yang paling susah sebenarnya adalah pertukaran asal. Jadi saya akan ulang sikit. Pertukaran asal dalam apa asal nombor ni. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh tengok praktis 2.1D ke surat 50. Okey, boleh ikut je, saya salin soalan. Nombor 1, seutas tali dipotong kepada 4 bahagian, tentukan nilai X. Tali itu dipotong kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama dia letak kosong. Yang ini 40 asas 5. Yang ini X asas 7. Yang ini 330 asas 4. Okey. Masalah dia apa? Dia kata dia potong sama panjang. Okay. Potong kepada 4 bahagian sama panjang. Bukan 4 bahagian ni, maksudnya 4 tempat. Sebab dia bila dipotong macam ni, yang tinggal 3 bahagian. Okey, 4 bahagian sama panjang. Tentukan nilai X. Okey. Macam mana kita nak tentukan nilai X kat sini? Macam biasa kalau kamu tengok kat sini, dia sepatutnya kita potong ini adalah sama panjang. Okey. Kita boleh sekarang tengok. Maksudnya berapa nilai ini? Yang pertama kita tukar dulu yang ini. 40 ni kepada asas 10. Paling senang semua tukar kepada asas 10. Settle masalah. Tukar kepada asas 10 dah akan dapat. Macam mana tukar 40 asas 5 kepada asas 10? Kita belajar hari tu 40 asas 5. Cara dia naik atas kuasa kosong, kuasa 1. Kita akan dapat kat sini apa? 4 darab 5 kuasa 1 campur dengan kosong tak payah. Kita akan dapat nilai kita kat sini adalah 20. Okey? 20. Ini 20. Kalau sini 20 nilai dia, sini pun mesti 20. Sini pun mesti 20. Sebab apa? Dia potong sama panjang. Okey? Macam mana cari ni? Maksudnya X7 ni dia potong kat mana? Dia potong dekat 40. Dia potong dekat 40. Jadi maksudnya nilai ni adalah 40 dalam asas 10. 40 dalam asas 10. Kena tukar kepada asas 7. Macam mana 40 nak tukar kepada asas 7? Ini pun lepas juga saya ajar kamu. 40 nak tukar asas 10 tukar asas 7 kita buat apa? Kita kena bahagi 7. Bahagi 7. Ambil kalkulator je. 40 bahagi 7. Bila kamu ambil kalkulator, pakai kalkulator biasa je, tak ada masalah. Pakai biasa je. 40 bahagi 7. Bila bahagi 7, kamu ambil
Nombor tu jangan ambil point belakang. Ambil nombor depan je. Nombor dia apa? 5. Tak. Point tak payah. Kan? Jadi, bila kita dapat 5 ni dah bawah pada 7, cukup. Tak payah bahagi dah. Okay? Jadi macam nak tukar dia? Apa jawapan dia? Jawapan dia simple je kita akan dapat. Iaitu kita akan ambil hari ni 5 darab 7 tolak 40. 5 darab 7 tolak 40. Semua ambil kalkulator. 5 darab 7 tolak 40. Kita akan dapat negatif 5. Kita cakap lagi. Okay, jadi jawapan kita apa? Dia ambil daripada sini ke sini. Jawapan kita adalah 55 atas 7. Okay? Itu kita punya cerita dia. Macam mana nak tukar asas 10 kepada asas 7. Okay? Setuju? Kita ambil nombor lain. Kita tengok. Sebab biasanya yang dah lupa, ramai kadang yang lupa macam mana tukar 10 ke asas samping. Hari ni sikit tak nampak. Kadang tak nampak benda dia sikit. Saya tambah. Contoh saya tambah soalan. Apa jadi kalau jika saya ambil nombor dia, saya ambil 132 asas 10 tukar kepada asas 7. Ingat lagi? Macam mana? Terus ambil satu kertas 132. Apa nak buat? Bahagi 7. Ambil kalkulator. Macam biasa, kalkulator biasa ni je pakai. 132 bahagi 7. Tekan. Kamu akan dapat nampak? Jangan ambil point belakang, ambil depan je. 18. Ini 18. Okay. Kemudian, dekat nombor yang point-point tadi tu, kamu terus bahagi 7 lagi. Terus bahagi 7 lagi. Dia terus dapat 2. Ini boleh bahagi 7 lagi. Bahagi 7 lagi, ambil dapat 2. Bila nombor yang kita dapat, dia dah kurang daripada asas kita stop. Baru kita dapatkan dia punya baki dia. Macam mana? 2 kali 7 tolak 18. Kalau boleh congak, kamu tahu lah 14. 14 tolak 18, negatif 4. Yang tu, kan? 18 darab 7 tolak 32. Boleh pakai kalkulator. 18 darab 7 tolak dengan 132. Terus dia. Dapat jawapan negatif 6. Nampak? Dan tu je terus. Terus tulis kat sini. Jawapan kita start mana? Dari bawah corner. 2, 4, 6. Asas 7. Itu namanya macam mana asas 10 kepada asas 7. Okay. Dapat X lah. Dapat. Perlu cek ni? Tak payah. Tak payah cek. Sebab apa? Kita dah dapat soalan tanya cari nilai X. Okay. Nombor 1 Ini ulang kaji sikit. Pergi dekat nombor 2 pula. Nombor 2 kebat. Okay. Nombor 2 markah Alex Wong dalam sejarah matematik dan bahasa Melayu ialah 82 atas 9, 234 atas 5, 1101 atas 2. Okey, soalan yang pertama. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Alex Wong dalam asas 10? Dia nak jumlah dalam asas 10. Macam mana buat? Bila dia nak jumlah, maksudnya setiap nombor ni kita kena tukarlah kepada asas 10. Kan? Yang pertama, 82 asas 9. Kita tukar letak kosong, letak 1. Itu dah tukar pada asas 10. Jadi kita akan dapat 8 darab 9.
campur dengan 2 darab 9 kuasa kosong. Dapat jawapan kita 72 campur 2. 9 kosong 1. Dapat jawapan 74. Tak tipu. Yang ni pula. 2, 3, 4. Asas 5. 0, 1, 2. Okey. Yang ni turun. 2 darab 5 kuasa 2 campur 3 darab 5 kuasa 1 campur 4. Saya dah tak tulis 500 sebab saya tahu 500 kita tak kira. 500 nilai dia 1. Kita dapatkan sini 25 darab 2 50. 3 kali 5 15 campur 4. Kita akan dapat jawapan kamu 69. Dah 2 orang lah. Seorang lagi. Okey. 1, 1, 0, 0, 1. Asal 2. 0, 1, 2, 3, 4. 1 darab 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 campur 2 kuasa 3 campur 1. Ini 16 campur 8 campur 1 sama dengan 25. Okey. Dapat 25. Sama semua. Jadi jumlah sama dengan 74 campur 69 campur dengan 25. Yang kita rakut. Kan? Tapi betul lagi. 74 campur 69 campur 25. Dapat jawapan 168. Itu yang pertama. Boleh? Soalan B dia. Dia minta apa? Apakah beza markah? Dia minta beza. Beza markah antara bahasa Melayu dan matematik. Beza markah bahasa Melayu dan mat. Tapi lagi permintaan dia. Dia nak apa? Berikan jawapan dalam asas 5. Dia nak jawapan dalam asas 5. Okey. Soalan ni kalau dia tanya dia saja, memang susah tau sikit. Tapi sebab dia dah suruh buat yang tadi, kita dah senang. Sebab kita dah ada nilai. Nilai kita dah ada dah. Nilai nombor. Kita panggil nilai nombor. Nilai nombor maksudnya, nombor tu ditukarkan kepada asas 10. Itu dia akan jadi kita panggil dia nilai nombor. Kalau salah, ini BM mat. Dalam nilai nombor kita, BM kita dah buat. Mana BM? 25. Mat 69. Jadi kita akan ambil 25 mat 69. Beza maksudnya kita tolak tapi sentiasa besar tolak kecil. Ya, Ahmad? Beza dia takkan ada negatif. Jangan buat negatif. Beza mesti besar tolak kecil. Jika kamu akan ambil 69 tolak dengan 25, kamu akan dapat 44. 44 ni yang dia tukar pada asas 5. Macam mana nak tukar asas 5? Tadi simple je. 44 bagi 5. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan. 44 bagi dia 5. 8. Ambil 8 je. Jangan ambil point dia. 8 terus bahagi 5 tu. Cara ni macam tu je. Semua asas sama. Bahagi 5. Dapat 1. Satu stop. Kemudian kita dapatkan jawapannya macam mana? 1 darab 5 tolak 8. Akan dapat negatif 3. 8 kali 5 tolak 44. Akan dapat negatif 4. Jawapan kita ambil daripada bawah naik ke atas. Bawah naik ke atas. Jawapan kita adalah 134
asas 5. Ini kita panggil dia soalan melibatkan pertukaran asas. Macam mana? Biasanya asas 10 je. Asas 10 je yang penting. Okey? Jadi dah minta 50. Kita tengok satu lagi, nombor 3. Satu lagi nombor 3 nombor, saya tak boleh lah buat semua. Dah cik lah, kamu kena fikir sikit dalam kamu dah buat, boleh juga, bagus juga. Tinggal juga satu. Kena try. Nombor 3, jam tangan. Kedai jam. Nombor 3, cerita tentang kedai jam. Muka surat 50 Sebuah kedai jam memberi diskaun bagi beberapa jenama jam tangan wanita bersempena Hari Ibu. Dia punya cerita yang ni, yang kadang-kadang sakit hati baca ni. Setelah potongan diskaun, Puan Santi membeli jam tangan M yang berharga 134 asas 5. Okey. Jam tu dia bagi jenama M. Ada harga dia RM80. Kan? Setelah diskaun, Puan Setelah potongan diskaun, Puan Santi membeli jam tangan jenama M berharga 134 asas 5. Kemudian jenama N pula letak kat situ RM70. Puan Amirah membeli jam tangan jenama N dengan harga 50 asas 7. Siapa yang mendapat diskaun yang lebih tinggi? Cerita dia lah. Kan? Apa nak buat? Kamu hanya perlu buat apa? Ini nilai harga asal dia ni. Harga asal dia adalah nilai nombor dalam asas 10. Yang ni dalam asas 5. Ni asas 7. Nak tahu berapa banyak diskaun, kita samakan cerita dia. Kita tukarlah dia buat jadi asas 10. Kan? Tukar yang ini 0, 1, 2. Dapatlah kita akan dapat 1 darab 5 kuasa 2 campur 3 darab 5 kuasa 1 campur 4. Ini akan dapat 25 campur 15 campur 4 akan dapat 44. Betul? 40. Yang ini pula sama juga 01 serta dapat 5 darab 7 kuasa 1. Itu saja. Kosong tak payah. Kita akan dapat harga dia 35. Jadi harga asal untuk M 80. Kita tolak dengan 44. Diskaun dia adalah saya akan dapat sama dengan RM36. Diskaun. Yang ini pula harga dia 70. Tolak 35. Dapat RM35 diskaun less. Okey. Soalan ni dia tanya apa soalan? Siapakah mendapat diskaun yang lebih tinggi? Jawapan kita siapa? Puan? Soalan ni ingat. Siapakah? Jawapan kita adalah Puan Santi. Okey? Jawapan adalah Puan Santi. Okey? Tapi ni soalan ni saya rasa dia tanya kat sini direct lah siapa mendapat diskaun. Kalau dia tanya siapa mendapat peratus diskaun yang lebih tinggi, itu peratus pula cerita lain. Okey? Itu lebih kurang dalam asal nombor. Minggu depan insya-Allah kita akan tutup soalan asal nombor ni dengan latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan biasanya saya tak ambil dalam buku teks kamu. Latihan pengukuhan saya ambil dalam buku kerja. Okey? Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk hari ini, assalamualaikum. Sampai takat ni dulu. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan setiap hari Rabu dan Khamis. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, malam ni kalau ada masa kamu boleh masuklah. Kalau kamu nak masuk kelas sejarah dan siapa ambil sains boleh masuk kelas sains sekali. Ini percuma untuk bulan Februari saya bagi free je. Okay, siapa ada masa boleh masuk. Okay, terima kasih.
cikgu. Ya.